Seorang warga emas sedang membuat kuih untuk dijual pada keesokan harinya. Kira-kira jam 1 pagi, dia merasa penat lalu melelapkan mata di ruang tamu rumah. Dia kemudian terdengar ada seseorang cuba membuka pintu grill rumahnya. Selang beberapa minit kemudian, dia terdengar jeritan suara anak perempuannya, lalu melihat anak perempuannya itu merangkak keluar dari dalam bilik. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebelum masuk tidur, si ibu dikatakan sudah mengunci pintu rumah. Selepas mengunci pintu, dia meletakkan anak kunci pada tiang di antara pintu dan tingkap. Disebabkan terlalu penat membuat kuih, si ibu tertidur di ruang tamu pada malam kejadian. Pada ketika ini, anak perempuannya sedang berada di dalam bilik bersama dengan cucunya. Untuk makluman, anak perempuan itu baru berpisah dengan suaminya. Dia tinggal bersama dengan 4 orang anaknya yang masih kecil. Anak perempuan itu juga mencari rezeki dengan menjadi pengasuh kepada anak jiran. Pada malam kejadian, selain anak-anaknya, ada lagi seorang bayi jiran yang sedang dijaganya pada waktu itu. Beberapa jam sebelum kejadian berlaku, iaitu selepas waktu maghrib, teman lelaki kepada anak perempuan itu datang ke rumahnya. Teman lelaki datang ke rumah atas tujuan untuk mengajak kekasihnya itu keluar makan. Namun, ajakan dari si teman lelaki ditolak kekasihnya. Ketika si teman lelaki datang ke rumah, si ibu pada ketika itu sedang berada di dapur. Si ibu sedang sibuk membuat kuih untuk dijual. Pada ketika inilah si ibu dapat mendengar anaknya dengan teman lelaki ada perselisihan faham dan bertekak. Si anak memarahi teman lelakinya itu kerana tindakan tidak manis dari teman lelakinya masuk ke dalam bilik tidurnya secara melulu. Si teman lelaki kemudian berasa kecewa lalu keluar dari rumah tersebut. Menjelang waktu tengah malam, iaitu sekitar jam 1 pagi, si ibu yang pada ketika itu sedang melelapkan mata di ruang tamu rumah terdengar ada seseorang cuba membuka pintu grill rumah. Si ibu dapat melihat seorang lelaki yang seakan-akan kekasih kepada anak perempuannya itu kembali semula dan menuju masuk ke dalam bilik anaknya. Kira-kira 5 minit kemudian, si ibu dapat melihat lelaki itu dengan tergesa-gesa lari keluar dari rumah. Pintu grill yang dibuka lelaki itu tadi dikunci semula dan anak kunci kemudian dibuang lelaki tersebut. Selang beberapa minit kemudian, si ibu terdengar jeritan anaknya dari dalam bilik. Dia kemudian berlari masuk ke dalam bilik dan alangkah terkejutnya apabila melihat anaknya itu merangkak keluar dari dalam bilik sambil api membakar tubuh badan anaknya. Anak perempuan iaitu mangsa meminta kepada ibunya supaya menyelamatkan anak bongsunya dan seorang bayi iaitu anak kepada jiran mangsa yang turut berada dalam bilik pada ketika itu. Tanpa berfikir panjang, si ibu terus masuk ke dalam bilik dan mengangkat kedua-dua kanak-kanak itu lalu berlari keluar dari dalam bilik untuk menyelamatkan diri. Tetapi malangnya mereka tidak dapat keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri kerana pintu grill berkunci. Apa yang terjadi selepas itu? Setelah si ibu tidak dapat keluar dari rumah, dia kemudian menjerit meminta tolong. Dia mengharapkan jiran-jirannya yang sedang lena tidur terdengar akan jeritan pertolongannya itu. Seorang jiran yang pada ketika itu sedang mengunci motosikalnya di tingkat bawah rumah flat terdengar jeritan meminta tolong. Disebabkan rumah mangsa berada di tingkat 8, ramai jiran dapat melihat asap keluar dari rumah berkenaan. Jiran tetangga kemudian bertindak memecahkan pintu grill rumah mangsa kerana anak kunci tidak dapat ditemui pada ketika itu. Mereka perlu menyelamatkan kesemua mangsa yang ada di dalam rumah itu dengan cepat disebabkan api sudah mulai marak dan asap tebal keluar berkepul-kepul. Jiran tetangga cuba untuk memadamkan api kebakaran namun tidak berjaya. Kesemua mangsa berjaya diselamatkan, namun mangsa serta anak bongsunya mengalami kebakaran pada tubuh badan. Seorang jiran sempat menghubungi polis untuk meminta bantuan. Sementara menunggu bomba dan ambulans tiba, kesemua mangsa dibawa turun ke tingkat bawah flat. Kira-kira jam 3 pagi, pihak polis bersama juru foto polis tiba di tempat kejadian. Dengan kecekapan anggota bomba yang bertugas, mereka berjaya mengawal api kebakaran supaya tidak merebak ke unit rumah lain. Pihak bomba memaklumkan kepada pegawai polis terdapat bahan bakar hidrokarbon di tempat kejadian. Pihak polis terus mengesyaki kebakaran ini disebabkan perbuatan khianat.
Setelah pasukan forensik polis diraja Malaysia PDRM tiba di tempat kejadian, mereka mengumpul kesan-kesan kebakaran untuk dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisa. Setelah mangsa dikejarkan ke hospital, dia disahkan dalam keadaan kritikal. Mangsa akhirnya disahkan meninggal dunia setelah 12 hari dirawat di unit rawatan kebakaran Hospital Kuala Lumpur HKL. Hasil dari keputusan bedah siasat mengesahkan mangsa mati akibat melecur teruk yang meliputi tubuh badan sehingga 82% dan ianya adalah satu keadaan yang boleh membawa kematian. Selain itu, anak bongsu mangsa turut dirawat di HKL akibat melecur di muka sebelah kanan serta kedua-dua tangan. Selepas kira-kira 25 jam diburu, teman lelaki mangsa iaitu suspek yang dipercayai membakar rumah kekasihnya itu diberkas di sebuah rumah di Taman Desa Bernam Indah, Hutan Melintang, Perak. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur berkata, pihak polis turut menemukan satu paket plastik lutsina mengandungi 2.15 gram dadah disyaki ganja bersama suspek semasa dia ditahan pada jam 3 pagi. Suspek mendakwa dia pergi ke Perak untuk mencari kerja baru. Suspek yang bernama Muhammad Afizi Abdul Rahman, 27 tahun, merupakan seorang mekanik basikal, telah didakwa membunuh teman wanitanya bernama Saliza Saidin, 29 tahun. Suspek juga didakwa melakukan cubaan membunuh ke atas anak teman wanitanya itu yang bernama Nur Iris Kalisha, 1 tahun 3 bulan, dan seorang bayi iaitu anak kepada jiran mangsa yang bernama Nur Dia Shazana, 2 bulan. Suspek didakwa melakukan kesalahan itu di dalam sebuah rumah di Blok H tingkat 8 Perumahan Projek Rakyat PPR Desa Rejang, Setapak Jaya, Kuala Lumpur di antara jam 1 hingga 1.30 pagi pada 21 Januari 2014. Suspek didakwa atas kesalahan membunuh dengan niat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhammad Afizi menegaskan yang dia tidak berada di tempat kejadian ketika kejadian itu berlaku. Saya memang tidak berada di tempat kejadian. Pada masa tersebut, saya ada di rumah saya berseorangan. Tidak mungkin saya boleh masuk ke dalam rumah dia tanpa ada kunci rumah. Jika tertuduh berada di tempat lain ketika kejadian berlaku, siapa yang masuk ke dalam rumah dan membakar bilik tidur mangsa? Ibu mangsa menjadi saksi pendakwaan ketika perbicaraan di mahkamah. Fakta orang lain yang memasuki rumah mangsa pada malam kejadian telah dinafikan oleh ibu mangsa sendiri. Ini kerana ibu mangsa yang pada ketika itu tidur di bahagian ruang tamu rumah dapat melihat tertuduh masuk ke dalam rumah. Dia juga melihat tertuduh keluar dari bilik anaknya dan dia dapat melihat tertuduh berlari keluar dari rumah lalu mengunci pintu grill dan melemparkan anak kunci. Kebakaran berlaku sangat pantas sejurus tertuduh keluar dari bilik. Jarak kedudukan ruang tamu rumah dan bilik tidur anaknya itu adalah dekat. Oleh itu, individu yang datang ke rumah mangsa pada malam kejadian sememangnya adalah Muhammad Afizi dan bukannya orang lain. Di akhir kes perbicaraan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan Muhammad Afizi Abdul Rahman didapati bersalah membunuh Saliza Saidin dan hukuman gantung sampai mati dikenakan ke atas tertuduh. Peguam bela tertuduh memohon hukuman ke atas anak guamnya diringankan kerana tertuduh di bawah pengaruh dadah ketika kejadian itu berlaku. Peguam bela berkata tertuduh telah mengambil dadah jenis syabu dan tidak tidur selama 3 hari dan berada di bawah hayalan pada masa kejadian. Pada hari itu, Muhammad Afizi bergaduh dengan teman wanitanya serta ibu teman wanitanya. Dia dimaki dan dimarahi oleh ibu teman wanitanya. Oleh itu, faktor yang menyumbang kepada kelakuan tertuduh adalah disebabkan oleh tahap pembelajaran rendah sehingga darjah 5, kesan dadah dan provokasi. Timbalan Pendakwa Raya memohon hukuman berat kerana pertuduhan itu adalah serius dan dilakukan ke atas kanak-kanak. Pendakwa Raya berkata, walaupun niat tertuduh adalah untuk membakar kekasihnya, tetapi perbuatan Muhammad Afizi membakar keseluruhan bilik dengan mengetahui kewujudan 2 orang kanak-kanak yang berada di dalam bilik itu jelas menunjukkan bahawa tertuduh mempunyai niat yang sama terhadap kanak-kanak tersebut. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan Putrajaya.
Dalam satu lagi kes perbicaraan di Mahkamah Session atas cubaan membunuh anak teman wanita dan bayi kepada jiran mangsa, Hakim Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 24 tahun ke atas Muhammad Hafizi selepas dia menukar pengakuan kepada bersalah. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara bermula dari tarikh dia ditangkap, iaitu pada 22 Januari 2014. Ketika menjatuhkan hukuman itu, Hakim berkata mahkamah mengambil kira faktor mangsa yang merupakan dua bayi yang tidak mampu menyelamatkan diri dalam kejadian itu. Pada 16 Oktober 2020, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menolak rayuan Muhammad Hafizi terhadap hukuman mati yang dijatuhkan ke atasnya. Rayuan Muhammad Hafizi tidak mempunyai merit yang membenarkan campur tangan Mahkamah Rayuan. Keterangan adalah jelas bahawa bilik tidur mangsa dibakar oleh tertuduh. Perlakuan tertuduh mengunci pintu geril rumah si mati dan mencabakkan anak kunci selepas kebakaran berlaku adalah bertujuan bagi memastikan mangsa tidak dapat melepaskan diri. Kecederaan yang dialami mangsa adalah cukup pada lazimnya menyebabkan kematian atau kehilangan nyawa. Tertuduh tahu akibat perbuatannya itu diniatkan untuk menyebabkan bencana pada tubuh mangsa. Jadi, tertuduh dikira ada niat membunuh, merujuk kepada Seksyen 300-C Kanun Keseksaan. Panel Hakim Mahkamah Rayuan Putrajaya mengekalkan keputusan hukuman gantung sampai mati ke atas Muhammad Hafizi Abdul Rahman. Untuk makluman, ibu mangsa sebenarnya sudah lama mengenali dengan tertuduh, namun dia dikatakan memang tidak berkenan dengan tertuduh yang cuba rapat dengan anak perempuannya itu. Kes ini dijangka akan dibawa ke mahkamah tertinggi, iaitu Mahkamah Persekutuan.